masa kami ride hari tu, aku, dia naik Pai dan Amir Utara pun kami ada sedikit macam salah faham lah, ada isu jugalah dalam ride tu. Walaupun kemudian, hai guys, apa khabar semua, bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AJ. So hari tu aku ada buat lah Q&A dekat aku punya IG story dan dekat aku punya community wall dekat YouTube. So aku ada tanyalah kalau hampa ada apa-apa soalan mengenai Iron Bud. Adalah antara hampa yang dah bertanya pasal Iron Bud dan ada juga soalan luar pada Iron Bud, tapi tak ada masalah. Aku akan jawab semua soalan-soalan hampa dalam video kali ni. So let's go. Jom kita akan start dulu dengan soalan daripada dekat IG story lah. So yang mana hampa tanya kat IG story ni soalan-soalan hampa. Soalan yang pertama, R15 atau CBR 150? Kedua-dua biji motor ni of course lah aku akan pilih ni motor R15 sebab satu je, sebab performance dia lebih daripada CBR 150R. Seterusnya Terengganu, jom. Okay, so memang aku akan ada ride ke Terengganu nanti, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bulan 10 ni lah. So standby yang mana nak join aku dekat sana nanti. Kita jumpa lah nanti pada Timok bulan 10 ni. So overall exhaust padu tak bang? Jangan hilang lagi exhaustnya. Okay guys, so exhaust yang aku pakai sekarang CJ Ipoh combine dengan ECU Tune Boss lah. So pada aku memang combination yang perfect lah buat masa sekarang ni. Sebab apa? Bunyi dia tak kuat sangat exhaust CJ Ipoh ni, tapi dia punya performance tu ada. Dia memang beza lah dengan exhaust standard. Memang ada perbezaan, low RPM, ada pickup, dekat torque pun ada torque dia. So JPJ, police, roadblock memang aku dah lalu dengan exhaust ni. Memang tak ada masalah, terbaik lah CJ Ipoh. So soalan yang seterusnya, bolehkah saya nak join next Iron Bud? Untuk Iron Bud, aku memang tak buat open ride lah. Ada sebab dia sendiri kenapa aku tak buat ride ni sebagai open ride. Satu, Iron Bud ni dia bukan macam ride pergi Cameron balik hari ke. Walaupun secara teori dia balik hari yang sama kan, sebab 24 jam. Tapi dia punya cabaran tu memang tak akan sama langsung dengan hampa pergi Cameron balik hari ke, pihak lu start balik hari ke, April balik hari ke. Memang tak sama langsung. Sebab apa? Iron Bud ni dia menguji hampa punya, bukan hampa punya gentle aja, tapi dia menguji hampa punya mental dengan fizikal sekali lah. So kenapa aku tak mau buat open ride adalah sebab aku tak pernah ride dengan hampa dan hampa pun tak pernah ride dengan aku. So aku tak tahu hampa punya riding style macam mana, aku punya disiplin macam mana. Hampa pun tak tahu aku punya riding style macam mana dan aku punya disiplin time aku ride macam mana. So aku ni bukanlah jenis orang yang berdisiplin sangat, tapi aku kalau buat plan ataupun ride tu biasanya aku akan ikut lah kan. Masa kami ride hari tu, aku, dia naik Pai dan Amir Utara pun kami ada sedikit macam salah faham lah, ada isu jugalah dalam ride tu. Walaupun Amir Utara dah memang selalu follow aku ride, dia tahu aku punya style ride macam mana. Dia naik Pai pun kira banyak kali jugalah kami orang cakap meet up, aku pergi Perlis, dia naik Pai main Penang, kami ride sekali, lepak sekali pun still ada juga isu-isu yang orang cakap berlaku semasa ride kan. Dia biasalah gaduh-gaduh kecil, gaduh-gaduh mulut kan, tapi tak ada apa-apa sangat pun. Cuma apa yang aku nak cakap kat sini, kami yang selalu buat ride pun orang cakap akan ada isu. Certain contoh 500 km yang pertama memang tak ada masalah, orang cakap boleh je layan. Siapa-siapa pun yang selalu pergi buat ride yang biasa-biasa pun boleh je layan. Tapi bila hampa masuk 1000 km kan, 1200 km dah, masa tu dah lepas daripada 15 jam atas motor ride kan. Hampa tahu sampai satu tahap kita ni yang orang cakap selalu juga ride pun akan rasa macam barai sikit. So masa tu kita punya orang cakap decision ataupun mental akan sedikit terganggu lah bila kita buat keputusan kan. So masa tu jugalah orang cakap cabaran tu demai lah. Untuk 500 km pertama pada aku tak ada masalah. Masuk 1000 km yang pertama pun pada aku still tak ada masalah. Sakit-sakit lengah-lengah tu biasalah. Tapi bila hampa nak buat final push lagi 600 km yang terakhir kan, masa tu lengah, mental breakdown pun adalah. Bukanlah mental breakdown, dia macam contohnya singgah kat Petrol Park, CA ni nak rehat lagi, tapi kalau ikut on schedule, untuk ikut jadual, kita dah kena gerak lah. Jadi masa tu kan, kalau aku nak tegang pun orang cakap boleh tegang, tapi yalah kesian kat member penat kan. So kita okey lagi, tapi member penat, so nak tak nak kita kena tunggulah, kita faham lah benda tu. Tapi kalau betul-betul ikut jadual, kita dah kena gerak. So benda-benda macam tu lah kadang-kadang kita boleh perselisihan faham. Sebab kadang kita tak tahu dia punya limit. Mungkin dia dah sampai limit, aku tak sampai limit lagi kan. Tapi benda tu kita kena faham dia. Sebab takkan kita nak push tinggal dia pula dekat petrol pump tu kan. So kadang-kadang isu rehat ni pun boleh jadi masalah lah. Bukan kita tak kesian, tapi kita tengah buat challenge masa tu. So kita kena pentingkan priority untuk challenge tu lah.
Tapi aku pun orang cakap ada perasaan lah. So kita, kalau dia nak rehat, kita rehat je lah, kita layan je lah kan. So macam tu lah aku cakap, isu-isu yang kecil tapi kadang-kadang boleh menyebabkan kita tarik muka lah. Mereka tarik muka lagi. Kalau mereka nak rehat lagi, nak isap rokok ke nak lepak ke apa kan, weh jomlah gerak, baru nak cucuk rokok dan sebagainya kan. So benda-benda tu kadang-kadang simple tapi menyebabkan akan sedikit delay lah apalah kan. So dengan orang yang aku kenal, so aku boleh je lah tegur direct kan. Tapi kalau dengan orang yang aku tak kenal dan apa pun tak tahu aku macam mana, so aku tak mahu ada isu-isu yang macam baru kenal sehari, baru join ride, sekali dah gaduh. Disebabkan benda-benda yang macam tu, isu-isu kecil macam tu, aku tak mahu pula lagi bergaduh dengan viewer ke, bergaduh dengan subscribers ke apa kan. So better, kalau aku nak buat ride, aku buat ride dengan orang yang pernah ride dengan aku dan aku kenal perangai dia macam mana. Yang paling penting, Iron Bike ni dia ada risiko dia lah. So aku tak tahu hampa punya history ride macam mana kan. Satgi mungkin masuk 1000 km yang pertama dah barai, so hampa nak balik ke apa kan. So benda-benda macam ni akan timbul masalah bila dekat Iron Bike nanti. So aku prefer aku ride dengan orang yang aku kenal ya. So aku minta maaf lah, memang aku tak boleh nak buat Iron Bike ni sebagai open ride. Aku harap apa faham lah. Jadi disebabkan tu, kalau hampa nak buat Iron Bike ni, aku prefer hampa buat solo. Ataupun kalau hampa nak cari member kan, mungkin hampa macam risau ke apa kan, hampa boleh je buat dengan orang yang betul-betul hampa tahu dia punya ride macam mana. So kalau ada apa-apa, hampa bergaduh antara hampa je lah kan, tak ada lah bergaduh dengan orang luar ke apa kan. Sebab apa, ada isu dalam page IBM lah ataupun Iron Bike Malaysia, memang ada 2 orang ni rider. Mereka ni pun memang orang cakap kenal lah, saling-saling kawan-kawan kan, memang kenal. Tapi walaupun mereka kenal dan di pertengahan Iron Bike tu, mereka boleh berpecah dua, masing-masing bawa diri. Tak tahulah ada isu apa, tapi memang bergaduh lah. Dan bila teruskan perjalanan, dua-dua orang rider ni jumpa dekat next petrol pump, tapi mereka berbaik semula. Tapi tu okey lah, bergaduh lepas tu berbaik semula. Aku nak kata kat sini yang Iron Bike ni, dia bukan menguji hampa punya motor saja, tapi dia menguji hampa punya relationship lah dengan kawan-kawan apa. So kalau yang jenis kenal tu tak ada masalah lah, sebab apa tahu kawan-kawan apa kan. Tapi jenis mungkin baru kenal kan, dia dah gaduh apa pula kan, jadi isu lain pula kan. So disebabkan tu aku prefer, aku suggest kalau hampa nak buat Iron Bike, better buatlah dengan orang yang hampa kenal. So soalan yang terakhir dekat IG story, preparation penting untuk Iron Bike bang. So aku bahagikan kepada 3 kategori. So yang pertama rider, yang kedua jentera ataupun motor, yang ketiga road dan timing. So untuk rider ni apa kena prepare dengan fizikal lah. Yang mana kalau macam contoh hampa selalu buat ride 50 km ataupun 100 km, 200 km pun hampa dah rasa penat, dah rasa barai. So hampa kena improve lagi lah, at least 800 km hampa masih lagi steady. Memang hampa kena prepare lah kan. Orang cakap baru ambil motor, tengok oh macam best je buat Iron Bike ni, nak buat jugalah. Boleh hampa nak buat juga, tapi hampa jangan menyesal lah kan. Ada orang buat Iron Bike, mereka tak habis pun full 1000 km, mereka batal balik. Sebab apa? Sebab dah tak tahan lah kan, sebab penat kan. So daripada hampa buang masa, buang duit untuk orang cakap buat Iron Bike half-half, better hampa prepare dulu. Buat free ride dekat-dekat, free ride dulu yang orang cakap 500 kilo balik hari, buat 800 kilo balik hari, buat 1000 kilo balik hari kan. So training dulu buat Iron Bike, dan apa tahu hampa punya limit, baru hampa prepare dan hampa boleh buat Iron Bike 1600 km dalam masa 24 jam. So yang kedua pasal jentera, pasal motor hampa. So pasal motor ni hampa kena faham lah karakter motor hampa tu macam mana. Terutama motor-motor yang orang cakap art spec lah, motor stage 1 ke, stage 2 ke, stage 3, tak kisah. Jadi hampa kena faham karakter motor hampa tu. Dan yang paling penting hampa kena tahulah motor hampa tu berapa liter tank minyak dia. So tak ada lah halfway minyak habis, tak tahu nak kena cari minyak CSM pump dekat mana kan. So macam aku tahu motor minyak aku dalam 12 liter, 11 liter, 12 liter, 15 aku dah lupa lah. Tapi memang tank besar lah, dan aku pernah test boleh dapat dekat 400 km dalam full tank. Tapi aku tak mau ambil risiko, push limit. So aku buat dalam 300 km, aku akan set up, akan jumpa satu petrol pump. Tapi hari tu aku lupa yang dia nak follow sekali. Dan aku ingatkan dia bawa lah botol minyak spare ke apa, sebab dia ada tanya nak bawa botol minyak ke tak kan, minyak spare kan. So aku cakap bawa lah kan, sebab dia tank kecil, tank dia pun dah upgrade 6 liter, tapi
start tak cukup lah nak follow aku dengan Amir 11 liter. Aku 12 liter kot kalau tak salah aku kan. So memang tak cukup. So benda-benda tu kita kena tahu lah. Sebab apa? Nanti dia akan jadi macam ni tau. DNF akan isi minyak 2 kali, kami akan isi minyak sekali. So dekat situ akan jadi lari lah daripada plan asal. Sebab plan asal aku memang aku akan buat 200 atau 300 km akan jumpa satu petrol pump. Jadi setiap kali berhenti tu tak adalah lama sangat kan untuk isi minyak. Ni kalau kerap isi minyak memang akan makan masa sikit lah. So yang ketiga, road dan timing ataupun jalan apalah, apa nak pilih jalan mana kan. So macam aku ambil jalan yang pada aku okey lah, boleh layan kan. Jalan Pantai Timur, start dekat Kedah, pergi naik utara, masuk Pantai Timur, lepas tu masuk balik Highway Plus untuk balik ke utara. So road tu pada aku okey lah, nice juga, best juga. Tapi kalau hampa nak road lagi simple, hampa boleh je ambil road daripada main highway utara selatan lah, main pergi Bukit Karitam, PJB, patah balik daripada tempat hampa kan. So road macam tu pun okey juga. Road ni sebenarnya tak kisah, yang penting cukup 1600 km. Dan yang kedua, timing lah. Timing untuk apa start tu dah sampai ending. Timing yang best untuk start dalam pukul 3-4 pagi. Itu timing yang best. Sebab apa? Nanti hampa akan habis pun waktu malam pukul 3-4 pagi juga. Macam aku start pukul 9 pagi sebab delay, sepatutnya start pukul 7 tapi start pukul 9 pagi. Yang tak best dia esok paginya hampa akan jumpa pukul 9 pagi balik. Dan cabaran dekat situ, daripada pukul 6 nak pukul 9 pagi tu, itu waktu yang mengantuk kan. Itu memang waktu mengantuk. Itu cabaran terbesar aku adalah mengantuk. Sebab dia dah masuk pagi. Itu faham-faham kan. So itulah preparation yang aku rasa penting untuk hampa consider lah kalau hampa nak buat ayam bat ni. Soalan dekat community wall aku dekat YouTube, berapa RM minyak habis. So untuk minyak aku tak check pula, walaupun aku ambil resit kan, tapi dalam lebih kurang 90 ke 100 ringgit lah macam tu. Susah tak buat punggung besi, dengar macam tak best je. Pada aku dia tak susah sangat. Kalau hampa nak tengok detail penceritaan pasal ayam bat yang kami buat ni 3 orang, hampa boleh tengok dekat channel Amir Utara ni, aku letak dia punya link, hampa boleh tengok lah. So review GPX Demon GR200R boleh, nanti aku try cari lah GPX biji untuk buat full review. Dulu aku dah pernah buat review tapi macam yalah tak boleh test ride kan. So mana tahu aku boleh dapat sebiji, nanti kita buat test ride lah, kita buat review tengok macam mana kan. Kenapa tak Roger sampai Segamat? Bukan tak mahu Roger, tapi masa kami dekat Muazzam Shah, which is sebelum sampai Segamat lagi, masa tu dah pukul 2 pagi. Jadi masa dekat Muazzam Shah tu boleh katakan masing-masing muka dah ketat lah. Bukan dia tak barai sangat pun, tapi masing-masing muka dah ketat dah, tak mahu senyum macam mula-mula dah kan. Sebab tahu masa tu semua dah penat, tangan badan semua sakit-sakit lah. Kenapa tak Roger sampai Segamat? Memang tak ada masa nak Roger lah, sebab tu final push lah. Memang cari petrol pump untuk isi minyak, ambil resit, lepas tu memang nak gerak lah. Memang tak rehat lama pun. Bang pakai ECU apa? So untuk ECU aku dah beritahu dalam video aku sebelum ni, ECU Tune Boss, standard spec lah. Memang aku tak ada adjust apa-apa, plug and play saja. Dan soalan terakhir, motor RS tu spec apa? Untuk dia naik pai, kalau tak salah aku motor standard saja. Cuma dia dah tukar tank 6 liter dan dia masuk ECU aftermarket lah, which is buang cut off je. Kalau enjin apa semua aku rasa standard lagi. Apa boleh tengoklah video-video dia naik pai kan. Itu je video aku untuk kali ni. Terima kasih kepada hampa yang dah bertanya, dan aku harap info yang aku bagi ni berguna lah untuk hampa nak buat yang next ayam bat ke apa kan. Kalau hampa nak road ataupun apa-apa nak tanya pasal ayam bat, apa boleh direct PM dekat aku punya IG, aku akan jawab kat situ lah kalau apa nak tahu lebih lanjut. And like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.